Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita mula ya. Saat kita baru bermula live ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Allah ya Jami, yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik bulan yang paling mulia, bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Allah kumpulkan kita pula di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di mana ni? Di LPPKN. Subhanallah. Di mana lagi ni? Atas kursi. Kita sedang berada di mana ni tuan-tuan puan-puan sekalian? Kita ni melakukan hijrah daripada rumah pergi tadi ke pejabat. Hijrah ni maksudnya kalau dari segi zahirnya perpindahan dari segi tempat ke tempat. Kalau batin tu berpindah daripada perkara yang kurang baik kepada baik, lebih baik dan sebagainya. Ada orang berhijrah daripada dia bergantung pada manusia kepada Allah. Jadi maksud hijrah tu luaslah. Setiap hari pun kita buat hijrah. Hijrah yang paling banyak adalah hijrah tempat lah kan. Daripada bilik ke mana, daripada rumah ke tempat kerja. Subhanallah. Dan mudah-mudahan setiap kali kita berpindah tempat, kita berpindah ke tempat-tempat yang baik. Jadi kita datang tadi berhijrah ke LPPKN, bangunan yang tinggi ni di tengah-tengah KL ni. Melintasi Sogo tadi. Betul kan? Saya perasan. Lalu, Sogo lah. Boleh jalan kaki je kot kan? Mencabar ni tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab duduk di kawasan betul-betul Bandaraya Kuala Lumpur ni kan? Masya Allah. Tapi orang LPPK ni orang yang kuat ya. Ke hari-hari pergi Sogo. Okey. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita berhijrah tadi daripada rumah ke tempat kerja, kemudian Allah hijrahkan kita mungkin secara paksa ke sukarela, wallahu a'lam. Ni terpaksa datang ke sukarela ni? Agak-agak orang lelaki ni sukarela juga ke? Ikhlas kan? Ikhlas, subhanallah. Masya Allah. Jadi hakikatnya Allah ya Qahar, Allah yang maha memaksa. Apabila Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang hambanya, hadis Nabi SAW, ma yuridillahu bihi khairan. Apabila sesiapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah ingin berikan kenikmatan, kemuliaan, khairan ni luaslah maksud. Kebaikan dunia dan akhirat. Kalau akhirat, siapa Allah nak bagi dia syurga. Nabi sebut, yufaqihu fid din. Allah akan beri dia kefahaman dalam agama. Adin juga membawa maksud kefahaman dalam hidup. Dia faham tujuan dia hidup. Tujuan kita hidup untuk mati. Mati apa? Mati husnul khatimah. Dengan mati yang husnul khatimah, permulaan hidup yang lebih baik di alam roh, alam barzah. Kalau permulaan hidup di alam barzah itu baik, maka Rasulullah kata perjalanan seterusnya juga adalah baik. Subhanallah. Ada hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut sesungguhnya alam barzah itu adalah gerbang kepada pintu syurga ataupun jurang api neraka. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya hidup kita ni tentang apa ya? Tentang bagaimana perakhiran hidup kita. Hidup kita adalah tentang bagaimana kita mati. Subhanallah. Hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ceritanya kita ni nak mati macam mana? Betul atau tidak? Bukannya kita hidup adalah bagaimana untuk hidup selamanya, tak. Kita hidup adalah untuk bagaimana kita corakkan kematian kita. Hadis Nabi SAW, seseorang itu akan mati sebagaimana yang dia cintai ketika hidup. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau siapa yang suka baca Facebook, nampak muka semua suka membaca ni kan? Membaca book tu dah kurang. Facebook kan? Muka buku. Tapi syukur juga sebenarnya kalau siapa yang pandai memanfaatkan Facebook ni, memang dia akan jadi lebih baik. Tengoklah pada tuan-tuan, puan-puan sekalian kan. Nampak tak perubahan baik tu? Dah mengaku pun serba salah kan. Subhanallah. Sebab apa?
Kita yang menentukan. Itu kan makhluk Allah kan? Facebook tu makhluk Allah ke tidak? Bukan. Subhanallah. Selain daripada Al-Khaliq, iaitu pencipta, semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Bahkan masa pun makhluk Allah. Facebook ke, Twitter ke, IG ke, semuanya Allah ya Khaliq yang menciptakan. Kalau kita katakan manusia yang buat. Siapa yang bagi idea kepada manusia nak buat? Allah yang musawir, Allah yang maha kreatif. Siapa yang bagi bijak pada manusia untuk ciptakan? Allah yang hakim yang maha bijaksana. Siapa yang bagi pengetahuan pada manusia? Allah yang alim yang maha memiliki ilmu. Siapa yang bagi cergas ni? Cergas sungguh lah yang buat bina ni kan. Sekarang Huawei bergaduh dengan Donald Trump. Betul kan? Donald Trump ni kan. Kok dia dengar lah ni kan. Okey. Dengar Huawei. Huawei ni Cina. Saya pula baru beli telefon Huawei. Kan heboh pula Huawei. Telefon ni, telefon untuk live. Lepas tu telefon sebab apa? Sebab dia punya gambar, punya audio, video live dia memang cantik. Jadi kita nak jelas, kita nak clear. Sebab tu ada orang kata, kenapa Ustazah nampak cerah? Sebab Huawei. Kalau live tu kan, kenapa nampak Ustazah cerah? Saya faham lah tu kan. Jadi ini faktor Huawei, jangan percaya ya. Jadi ambil gambar raya nanti pun, kalau Huawei ke Oppo ke apa, tak boleh percaya sangat. Betul kan? Diri sendiri tak boleh percaya pada diri sendiri. Betul lagi orang luar. Tapi sebab kadang bagusnya dia kalau buka belakang ni, kadang kalau kita buka belakang apa? Projektor, kalau ada ceramah, ada projektor kat belakang. Kalau setengah kamera lain tu dia jadi gelap, tak nampak. Tapi Alhamdulillah dia tetap nampak. Jadi kita cuba cari yang terbaik lah kan. Untuk bila buat kerja agama Allah, mesti buat yang terbaik. Bukan buat urusan dunia saja. Bukan sebab nak present untuk dapat projek saja. Tapi nak dapat projek daripada Allah, nak dapat buat urusan agama, mesti buat bersungguh-sungguh. Dan ada je pihak yang menyumbang. Ustazah, ini untuk ni beli apa-apa untuk kemudahan kerja dakwah. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey. Jadi nak sebutnya, Allah ya Khaliq yang menciptakan semuanya. Dan kita pada saat ini, kita sedang berada, saya sebut tadi, sebaik-baik tempat. Sebab apa? Nabi bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu nampak taman syurga di atas muka bumi Allah, Nabi suruh farta'u, ini fi'il amar, maka singgahlah, Nabi kata. Bukan pilihan tapi Nabi suruh. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah taman syurga itu ya Rasulullah? Jawapan Rasulullah, "Hilaquz zikri." Halaqah zikir, majlis ilmu, inilah taman syurga Allah di muka bumi. Siapa yang suka taman syurga Allah di muka bumi, insya-Allah Allah sangat suka untuk masukkannya ke dalam syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita nak tunggu majlis ilmu taman syurga, contoh ada je di masjid di surau. Kadang melintas je. Nampak je banner, kan? Nampak je poster. Tapi kadang susah untuk kita sampai. Kita ada 1000 alasan ketika hidup di dunia. Sebab anak, sebab sibuk, sebab penat, ujung minggu je nak rehat, ujung minggu je nak ni. Tak sempat kita nak berdiam 2 jam, 1 jam di taman syurga Allah. Kita boleh cari 1000 alasan saat kita hidup. Dan kita akan mencari 1000 alasan lagi saat kita mati. Nak bagi alasan apa? Dan ketika itu bukan alasan lagi yang boleh diberi, tapi penyesalan demi penyesalan. Betul atau tidak? Tetapi saat penganjur, subhanallah, saya ucap terima kasih kepada pihak LPPKN. Mungkin ada pihak yang bersusah payah untuk menganjurkan taman syurga Allah di muka bumi ini. Maka pihak menganjur, kita doakan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Kita bagi sokongan kepada biro ataupun unit yang terlibat dan sebagainya. Dan sudah tentu ini juga sokongan daripada top management, betul kan? Orang atas apa semua. Saya pun tak tahu siapa VIP yang hadir. Tapi saya merakamkan ujutan terima kasih di atas jemputan yang sangat istimewa di bulan yang sangat istimewa ini. Dan kita ditakdirkan Allah bertemu di sini. Moga-moga di syurga Allah kita akan kekal bersatu. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya kita ni taklah ditakdirkan jumpa kat Sogo ke kan? Jumpa kat Bazar Ramadan ke? Tapi kita, nama kita, roh kita pada saat ini Allah takdirkan bertemu di sebaik-baik tempat. Allahu Akbar. Jadi pagi yang syahdu ini, pagi Selasa, tiba-tiba rasa syahdu pagi ni. Kan? Pagi yang syahdu ini kita tinggalkanlah. Kita sama-sama membuka pintu hati kita.
tinggalkan pangkat yang ada pada batang tubuh kita, sebab pangkat tak boleh langsung membantu kita di alam kubur ataupun membantu kita ke syurga. Tinggalkanlah harta benda. Bukan suruh tinggal terus ni ya. Maksudnya masuk je ke taman syurga Allah, manusia, hamba Allah, dia kena kosongkan. Pangkat tak ada, maksudnya kedudukan, mungkin pelajaran kita tinggi sikit, pengalaman sikit ke, mungkin ada datuk, datin, wallah alam saya tak tahulah ni. Atuk saya nampak macam ramai juga kan. Mak-mak saya nampak ramai juga, subhanallah. Maksudnya kita gantung dekat luar, kita masuk ke taman syurga Allah sebagai betul-betul hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memakai pakaian apa ketika ini? Buka semua pakaian kebanggaan yang kita pakai, pakaian pangkat ke, kedudukan harta ke. Saya pun sama, kita sama-sama menghinakan diri, pakai pakaian hina, kita tidak ada apa-apa. Allah yang Malik, yang memiliki segala-galanya. Allah memberikan kekuasaan sementara sahaja pada kita. Sebaik kita mati, Allah berfirman dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda kamu, anak pinak kamu, yang kita susah payah lahir pun tak akan ada manfaat untuk kita. Tak ada yang boleh membantu kita. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Agak-agak hati kita, jiwa kita sekarang ni selamat ke tidak? Allahu Akbar, subhanallah. Marilah sama-sama kita muhasabah pada pagi yang barakah ini, bulan yang mulia ni, di taman syurga Allah ini. Hati kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalaulah boleh kalau ada masuk pintu tadi, ada pengesan. Kita panggil apa pengesan lah ya? Sensor. Okey. Kalau yang penyakit hati banyak, yang semayang lambat, yang mengumpat, tak berhenti lagi, yang dekat Facebook tu duk maki lagi, kemudian duk tengok lagi gambar-gambar benda-benda yang tak elok, ataupun apa-apalah, masuk je bunyi. Agak-agak ada tak orang nak masuk ke pintu ni kalau ada sensor lah? Ada tak orang berani nak tempuh pintu tu? Oh, memang tak lepas. Anda terlalu hitam hatinya. Mulut anda busuk. Muka je lawa. Tapi hati kotor. Riak, takabur, ujub. Kalau ada sensor hati ni kan, ya Allah boleh baca. Tapi kita berjalan di atas muka bumi Allah, seolahnya kita memang bersih, Allah tutup aib kita. Seolahnya kita ni orang yang beriman, ahli syurga, na'udzubillah min zalik, kalau kita perasan macam tu lah kan. Seolahnya tak ada apa-apa sebab Allah jaga kita. Kita bawa kereta elok sampai. Aku tak pernah accident 20 tahun. Oh, kan main action kan. Sebab aku mula baca doa. Tak apalah, alhamdulillah. Tapi nak sebutnya yang sama ni jaga kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun adalah Allah kan. Allah jaga kita. Kita tempuh perjalanan yang selamat, kita balik selamat, kita pakai semua okey, subhanallah. Ini adalah pakaian zahir kita. Kan orang perempuan selalu memperhatikan zahir dia. Kalau keluar nak pergi kerja tu, tengok adalah minyak, masuk tutup tak? Masuk tukar tak tudung? Tiba-tiba ada minyak kat tudung ni, ada kotor. Sanggup masuk tukar kan? Maksudnya kita sangat ambil berat tentang penampilan zahir kita. Saya nak tanya, Allah tengok tak penampilan zahir kita? Tak. Allah tengok hati kita. Ini hadis Nabi SAW. Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu. Allah yang buat rupa paras kita. Dan Allah tidak melihat harta benda kamu. Allah yang beri harta benda. Dan Allah tidak melihat jasad kamu, harta benda kamu, rupa paras kamu. Dan Allah hanya melihat hati kamu dan amalan kamu. Subhanallah. Jadi rupanya hidup kita ni banyak lebih kepada apa yang manusia lihat. Muka kita, penampilan kita, rumah kita, kereta kita dan sebagainya. Subhanallah. Tapi bagaimana semua itu boleh bentuk hati kita, itu yang Allah lihat. Memang betul kereta tak boleh dibawa mati. Tapi kalau kereta itu mengumpul riak, takabur, ujub dan sebagainya,
Na'udzubillah jadi beban di dalam kubur, di padang mahsyar. Tapi kalau kereta itu membawa kita ke majlis ilmu, bawa kita cari nafkah yang halal, kereta itu bawa kita ke masjid, ke rumah Allah, kereta itu menjadi saham akhirat kita. Kereta memang tak boleh sumbat dalam kubur, tapi manfaat daripada kereta itu boleh bawa ke dalam kubur. Telefon memang tak boleh bawa ke dalam kubur, tapi kalau kita bijak, dia yang kontrol kita ke kita kontrol dia? Kita yang kontrol dia. Tapi hakikat hari ini, sebahagian besar pengguna Facebook, dia yang dikawal oleh Facebook. Pagi-pagi dia lepas tu tengok pula orang tu update pasal suami dia bagi hadiah birthday. Dia pula baru birthday semalam, suami lupa nak ucap. Kemurungan dia pula beberapa hari. Betapa ramai orang hidup dia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada Facebook. Dan kita tahu manusia kebanyakannya bermuka-muka di Facebook. Maksudnya tak semua orang tunjukkan saat dia sedih ataupun menderita, betul atau tidak? Jadi itulah realiti yang sebenar. Kita sebenarnya boleh kontrol Facebook kan. Saya tengok Facebook saya rasa macam, bukan saya kata saya tenang apa, sebab yang tak elok, yang negatif, semua kita buat unfollow ataupun unseen. Kan kita mampu mengubahnya. Macam tu kan. Anda mampu mengubahnya. Kalau ada kawan yang kita rasa macam kita tak bolehlah tengok post dia, membuatkan kita ada penyakit hati sebab dia asyik post yang best-best je. Kita pula asyik tak best je, contoh kan. Ya Allah, bestnya hidup dia. Kejap suami bawa pergi jalan, tengok kereta wildfire, contohlah kan. Lepas tu berbuka puasa gini, best-best je hidup dia. Kita rasa macam tak boleh dah jaga hati, unseen, unfollow. Betul tak? Lepas tu ada pula Facebook ni, kalau page ni asyik bab politik je. Lepas tu kita pula jenis suka baca komen. Kan? Leka baca komen. Jadi saya kata, ya Allah, saya kalau tengok komen tu leka juga. Lagi-lagi kalau komen yang best-best tu, lepas baca komen best, tengok ada 300 pula yang reply komen dia, baca pula gigih lah sampai habis. Kata, ya Allah, tak habis-habis cerita politik ni kan. Okey. Jadi akhirnya saya pun unseen, unfollow, tak ada dah foto-foto berita ke apa. Bila tengok kita yang mampu memilih environment, lepas tu apa yang kita nak baca. Itu di hujung jari kita. Lepas tu bila saya tengok Facebook suami saya, dia tak aktif. Tapi dia like hampir semua kot. Page-page, bukan hampir semualah, page-page politik. Orang lelaki suka politik dengan bola kot kan. Okey. Bila saya tengok banyaknya gosip. Lepas tu kalau saya nak tahu berita terkini daripada mulut dia lah. Baca dah viral terkini. Tak tahu. Sebab portal-portal berita, bahkan kadang pasal artis, bukanlah dia suka gosip. Tapi mungkin orang lelaki suka baca berita, perkhabaran. Tapi dia boleh tapis dengan diri sendiri. Orang perempuan baca berita, artis ni pukul isteri artis ni, ceraikan sekian-sekian. Dia dah beremosi dah kan? Berapa hari dia beremosi. Saya ibu mengandung, saya tahu macam mana pasal ibu mengandung. Sebab contoh cerita-cerita gini. Sebab orang perempuan baca dengan emosi, orang lelaki baca dengan akal. Dia tapi